أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Ayat 19 sampai 21 surah Maryam. Dan inilah menjadi ayat yang penting dalam surah ni. Nama surah Maryam dan kisah pun kisah Maryam yang kita dengar saat ni, yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan seorang wanita yang bersih suci, tidak pernah disentuhi oleh lelaki. Maknanya tak biasa berumah tangga, tak biasa bersuami, tapi Allah uji dia dengan tiupkan roh masuk di dalam rahim dia sehingga dia mengandung seorang anak yang bernama Isa. Lepas tu dibinkan kepada Maryam. Allah firman di sini, dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam, tatkala ia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Mula kecek Maryam. Dalam pimpinan Ar-Rahman 794, mulai ayat ini Allah Ta'ala menceritakan perihal Siti Maryam binti Imran, seorang gadis suci yang telah melahirkan seorang anak, iaitu Nabi Isa alaihi salam, dengan tidak berbapa. Kejadian yang luar biasa ini membuktikan kekuasaan Allah yang menjadikan sekedia makhluk menurut cara yang dikehendakinya. Ini penjelasan nak jadi cerah lagi apabila kita baca ayat. Sebelah timur yang ayat katanya gi tang tawan op. Gapo tu? Sebagai seorang gadis yang soleh. Sebenarnya solehah lah, tapi bahasa Melayu begitulah. Sebagai seorang gadis yang soleh, Siti Maryam mengasingkan diri di sebuah tempat di sebelah timur Baitul Maqdis untuk beribadat. Anak muda yang juruh yang baik, rajin wa amal ibadat. Siapa ada cara kepada dia? Iaitunya bapa saudaranya Nabi Zakaria. Ini cium yong ayat surah Maryam ni dengan surah Al-Imran. Yang Nabi Zakaria pada waktu tu sudah pun kita belajar belum pada ni. Duk nak ke anak. Minta juga, minta dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah
Allah Ta'ala beri kepada dia seorang anak lelaki. Ini saya yon semula dah. Hadap royak kemarin katanya Nabi Zakaria ni, Nabi Yahya dan sebagainya. Iaitu Nabi Zakaria hak ni undur hak kemarin. Nabi Zakaria ni Zakaria bin Barhaba. Tok nenek dia ni gi sapa kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Umur dia 120 tahun. Dia dilahir lebih kurang dah. Sebelum Nabi Isa lahir ni, cuang di antara 100 tahun sampai 20 tahun. Maknanya kon Kris sakarat. Dia menjadi rasul hanya kepada satu kaum Bani Israel di Baitul Maqdis. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada dia iaitu istajaballahu du'aahu wa wahabahu al-walad. Allah Ta'ala terima doa dia dan memberi kepadanya seorang anak walaupun dia sudah berumur dan isterinya mandul. Maka dialah orang yang cara ataupun pelihara Maryam alaihassalam. Ini sebab tu ia ada hubung kait di antara Nabi Zakaria dengan Maryam. Lepas tu bila kita sebut Maryam pula, Maryam ni adalah sepupu dengan dengan Nabi Yahya. Maryam sepupu dengan Nabi Yahya. Siapa Nabi Yahya ni? Iaitunya Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, anak sepupu kepada Nabi Isa alaihi salam. Dia lahirnya setahun belum Nabi Isa dilahir. Ini gambar molek dah. Nabi Yahya ni kita duk kecek ni. Nabi Yahya lahir belum pada Nabi Isa lahir tu setahun. Umur dia hanya 30 tahun ya, Nabi Yahya ni. Muda benar ketika dia mati. Dia pun jadi rasul juga ketika tu kepada satu kaum Bani Israel di Baitul Maqdis. Tapi dia meninggal dunia di Dimashq. Nah, di Dimashq di Suria. Allah Subhanahu wa taala sifatkan Nabi Yahya ni dengan sayyid. Sayyid maknanya penghulu. Lepas tu lagi al-hasur. Al-hasur maknanya orang yang menjaga kehormatan diri dan batasan agama. Allah Subhanahu wa taala namakan Yahya ni, nama ni tidak terkenal sebelum daripada ni. Sebab Allah Taala sendiri namakan Nabi Yahya perintah daripada Allah. Aku namakan anakmu hai Zakaria namanya Yahya. Yang belum pada tu maikun, orang tak biasa dengar nama ni, nama Yahya. Diberikan kepadanya Taurah. Okey. Diberikan kepada dia pangkat Nabi ketika dia masih lagi umur muda. Maknanya lepas pada akhir balik tak lama, maka Allah Ta'ala beri kepada dia pangkat Nabi. Alhamdulillah. Ni hak saya janji kemarin katanya nak baca kepada kita. Masuk pula kisah Maryam. Maryam ni alhamdulillah orang yang suci bersih. Terutamanya Allah raya allati ahsanat farjaha. Dalam sekurang-kurangnya setakat saya ingat dua tempat di dalam Al-Quran. Kalau ada lagi wallahu alam lah, hani kun hendak baca, iaitunya dalam suratul Anbiya, dalam suratul Tahrim. Yang Allah Taala rayaknya Maryam sakut dengan
dia jaga kemaluan dia. Allati ahsanat farjaha, iaitu orang yang menjaga kebersihan, kesucian kemaluan dia. Maknanya dia bukan orang zina. Tidak hidup main rata dengan mana-mana orang lelaki. Walaupun dalam kitab Injil, kalau kita pergi baca di dalam perjanjian baru dalam agama Kristian, dia royak katanya Maryam ni tunai dengan seorang lelaki namanya Yusuf. Ha ni saya baca. Tengok pak, oh, dalam kitab Injil. Lepas tu luar-luar pun saya dengar juga. Dengar orang Indonesia dia baca semua kitab Injil sebuah. Kita pun bila-bila duk menulis, baca, itu apa ni? Dengar. Tulis dalam Google, iaitu bacaan kitab Injil. Dia royak habis. Daripada awal muka kitab Injil, Nabi Isa ni daripada apa? Keturunan siapa, wallahu alam, kena tak kena, ada hak kena, ada hak tak kena. Tapi dalam kitab Injil dia royak katanya Maryam tunai, lepas tu menikah dengan seorang lelaki namanya Yusuf. Tapi Maryam dia boleh anak dengan tidak dijimuk oleh Yusuf. Ini dalam kitab Injil. Sebab Maryam ni pelita, dia duduk seorang rajin wa amal ibadat. Alhamdulillah. Dalam Quran ni tak ada royak katanya Maryam nikah ke tunai ke. Tapi Allah royak Maryam adalah orang yang menjaga kehormatan diri dia, kemaluan dia ni, dia tak pergi buat benda-benda yang jahat dan karuk. Bila dia hidup seorang di situ, kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka. Seolah-olah katanya tak sih berhubung dengan orang ramai, nak buat amal ibadat, nak duduk sorang supaya nak iktikaf. Ha ni dah ni kisah lebih kurang yang sakut dengan iktikaf macam Maryam ni dah. Yang dia suka duduk sorang rajin beribadat, dia apa tu? Supaya ia tidak dilihat orang dan dapat menjalankan ibadatnya dengan bebasnya di sebalik dinding itu. Ketika dia duduk di sebalik dinding, orang tak nampak, siapa mari? Malaikat Jibril alaihi salam berupa jadi seorang lelaki. Mari pak plo duduk depan dia selalu. Maryam kejut. Orang lelaki, dia pun berasa nak lop. Tak siri orang jatuh masuk dekat dengan dia. Inilah Allah Ta'ala katanya, maka kami hantarkan kepadanya ruh dari kami. Ruh di sini artinya Jibril alaihi salam. Ruh ni banyak di dalam Quran. Ruh arti Jibril, ruh arti Quran, ruh arti ajaran agama. Ni banyak. Ruh juga, ruh yang duduk dalam tubuh kita. Tu makna ruh belaka. Cuma duduk di ayat tu sendiri. Ruh tu arti gapo? Bukan semua arti ruh tu ruh yang duduk dalam tubuh manusia dak. Tapi Allah Taala qasak, maknanya dikehendaki dengan ruh di sini, fa arsalna ilaiha ruhana. Kami hantarkan kepadanya, kepada Maryam saat ni, ruh kami. Ruh kami di sini artinya malaikat Jibril. Lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki. Berupa jadi seorang lelaki. Pelangrang yang sempurna bentuk kejadiannya. Maknanya, seorang lelaki yang sempurna. Maryam tak biasa tengok orang lelaki ni. Nanti mari plo depan dia. Maryam berkata, qalat inni a'udzu birrahman. Tengok ni mula-mula sekali dia kecek. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman
daripada gangguanmu. Kecek mudah-mudah boleh tino tengok orang jatuh plek nah. Jangan. Nauzubillah. Jangan masuk dekat. Ha tu gitulah. Berasa nak lari. Nah, daripada seorang lelaki saat ni. Yakni Siti Maryam terkejut melihatnya lalu memohon perlindungan Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Berasa kejut tengok. Orang jatuh mari duduk depan dia. Lalulah, kalaulah kiranya engkau seorang yang bertakwa. Ni tengok. Maryam kecek. Kalau mung takwa kepada Allah, mu jangan masuk dekat dengan aku. Allah. Bila kita baca ayat ni, tergambar na'udzubillah dah. Lepas tu gambar katanya, orang tino zaman learning. Lagu mana? Jauh langit bombing. Orang tino zaman learning, jumpa dengan orang jatuh, berasa nak masuk dekat. Lepas tu, nak buat benda yang tak molek. Cuba kita tengok gambar di dalam sangkum kita zaman ni. Orang-orang yang tak berjuruh tu lah. Maksud saya orang tino yang tak berjuruh, nak masuk dekat dengan jatuh, duduk sekali dengan jatuh, siapa ke jatuh zina. Lepas tu pula tang-tang, ada TikTok. Zaman-zaman ni, orang tino bogel. Orang tino buka aurat. Orang tino fashion. Jalan belakang tu. Menyalahi benar-benar dengan seorang perempuan yang Allah Ta'ala puji di dalam Quran, iaitunya Maryam. Seorang perempuan yang jaga diri dia, tubuh badan dia. Tengok malaikat Jibril, walaupun Maryam tak kenal waktu tu, katanya orang lelaki ni malaikat, tapi dia minta dulu lagi. Na'udzubillah. Aku minta berlindung dengan mung, dengan Allah daripada mung masuk dekat dengan aku. Mung jangan masuk dekat. Lepas pada tu lah Jibril royak kepada Maryam. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Ia berkata, siapa kata tu? Jibril. Masa tu Maryam tak tahu lagi. Tapi apabila Jibril kecek royak, sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu. Maknanya akulah utusan wakil daripada Tuhanmu, hei Maryam. Baru khabar, baru tahu. Untuk apa? Untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci. Royak selalu dah. Tuhan perintah aku supaya siuk roh masuk dalam tubuhmu. Masya Allah. Lepas cuba kita gambar, katanya hitkan Maryam duduk dengan Jibril. Orang tino seorang nak berasa lagu mana. Jibril mari dia royak, katanya mung kena perut besar. Cuba kita gambar, katanya ia nak royak lagu mana kepada orang ramai. Rabdai rumai. Dengan dia tak menikah, tak ada tok lelaki, dia pun pelik tua daripada umur dia, mari duduk di sini untuk buat amal ibadat, untuk semaya, doa, munajat, latang-latang pergi perut besar. Hanilah benda hok orang ramai ramai dai. Nampak berjuru. Kalau dah kita kira dengan zaman ni, nampak berjuru. Latang-latang kelik mari pak boceh perut. Pas jadi macam tu, orang pakak kecek kata dalam istilah bahasa Melayu dia panggil jadi buah mulut. Buah mulut orang. Itulah yang Maryam supaya dengan ramai dai dengan Jibril royak kepada dia lagu tu, tapi tak ada arah. Ini adalah perintah Allah, yakni malaikat Jibril alaihi salam menyatakan kepada Siti Maryam supaya ia jangan takut dan cemas. Kerana kedatangannya diutus oleh Allah Ta'ala hanya untuk menjadi satu sebab bagi kelahiran seorang anak yang suci, iaitu Nabi Isa alaihi salam.
Nak tak nak kena terima. Maryam pun yom. Belalah. Lagu mana pun maknanya ini adalah suatu perkara yang dia kena terima. Lepas pada inilah ia jawab. Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Sebagai akhir walaupun cerita tak habis lagi, panjang lagi. Maryam bertanya dengan cemas. Tanya dengan keadaan berasa serabut hati dia. Bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Disentuh di sini maknanya disetubuh oleh seorang lelaki pun. Aku tak biasa duduk dekat setubuh dengan seorang lelaki. Dan aku pula bukan perempuan jahat. Tengok ni. Dia mengaku sendiri, aku bukan orang jahat. Saya apabila saya baca ayat ni, Allah walam aku baghiyah. Kita gambar orang tino sambil-sambil dah ni. Mengaku tak? Minta maaf dah. Tak ada kata kepada mana-mana orang dak. Tapi orang tino mengaku tak katanya dia bukan orang jahat, bukan orang karut. Kalaulah boleh, pakak jadilah orang salihah belaka, orang-orang perempuan. Orang berjuruh belaka. Maknanya hidup seorang perempuan ni kalau boleh dia kena diri dia, tubuh dia kepada seorang lelaki yang dinamakan suami. Kau tu dah. Jangan duk rata setengah-setengah orang ni, masya-Allah. Nak boleh menikah tu tak tahu lama mana dah duk pergi punuh. Duk pergi jalan rata masa duk mengaji tu. Acik kira katanya punuh lama dah. Barulah pergi menikah. Nikah tu seolah katanya nak buat piti ya. Katanya nikah. Tapi hak sebenarnya punuh dan hancur habislah dalam kehidupan dia. Itulah insya-Allah lepas kita sambung lagi ayat panjang lagi hubungnya dengan Maryam dan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّرنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم غافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا